Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua sekali lagi kita untuk PDPR Bahasa Melayu tahun 4. Pada hari ini kita akan buat aktiviti penulisan, dan penulisan kita akan lebih menjurus kepada penulisan bahagian A, iaitu memindahkan maklumat. Bahagian penulisan ni dia ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Tetapi pada hari ini kita cuma akan melihat kepada bahagian A saja, iaitu memindahkan maklumat. Untuk bahagian memindahkan maklumat ini pula kita akan melihat bahagian yang pertama saja, sebab ada 2 bahagian yang akan cikgu ajarkan kepada murid semua. Pada minggu ini kita akan belajar untuk bahagian yang pertama saja. Untuk bahagian A, sama untuk bahagian pertama, bahagian kedua nanti sama juga. Yang pertama sekali, murid-murid dihendaki membina 5 ayat berdasarkan gambar yang diberi. Ada gambar yang diberi dan murid-murid dihendaki membina 5 ayat sahaja. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau kurang, maka hanya pun kurang. Kalau lebih, maka hanya setakat 5 ayat saja yang akan disemak. Yang keduanya, terdapat beberapa jenis gambar yang akan diberikan, iaitu gambar tunggal dan gambar bersiri. Ini ialah gambar tunggal. Gambar tunggal ni, dalam satu gambar tu banyak aktiviti yang boleh kita lihat. Banyak situasi, banyak banyak kata kerja lah yang boleh kita lihat dalam gambar tunggal ni. Ini adalah gambar tunggal. Gambar bersiri, selalunya ada 4 gambar, dan setiap gambar tersebut ada aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan ayat yang akan kita tulis. Yang ketiga, masa yang dicadangkan untuk membuat soalan penulisan di bahagian A ialah 15 minit. Perhatian kepada murid-murid semua. 15 minit ialah masa apabila kita menduduki ujian. Kita ada 1 jam 15 minit. Jadi 15 minit ni diperuntukkan untuk bahagian A sahaja. Jadi apabila kita menduduki ujian, kita pandai-pandailah atur masa kita supaya kita ada masa untuk membuat ketiga-tiga bahagian dalam bahagian penulisan ini. Panduan semasa menjawab soalan. Pertama sekali, baca dan fahami kehendak soalan. Jangan apabila kita menerima soalan, kita terus lihat kepada gambar tanpa membaca arahan dan kehendak soalan. Apabila kita telah baca kehendak soalan, bahagian atas sekali sebelum gambar itu ialah arahan dan kehendak soalan. Yang keduanya, murid hendaklah meneliti gambar dan merangka jawapan berdasarkan gambar. Kemudian kita akan teliti gambar. Apabila meneliti gambar ni nanti, Cikgu Al-Hadi akan menerangkan dengan lebih lanjut bagaimana kita hendak mencari isi-isi penting, perkara-perkara yang perlu untuk kita menulis 5 ayat tersebut. Kemudian catatkan situasi atau aktiviti yang terdapat dalam gambar sahaja. Jangan catat situasi atau aktiviti yang tidak terdapat dalam gambar walaupun berkaitan. Apabila kita lihat gambar, kita tulis. Kita boleh tulis pada kertas soalan tu. Apabila kita dah dapat sesuatu situasi atau aktiviti, kita tuliskan. Kita catatkan di bahagian tepi gambar tu apakah kata kerja yang terdapat di situ. Dan kita kena tulis situasi yang ada di dalam gambar saja. Yang tidak berkenaan tak boleh tulis. Yang keempat, seperti mana telah cikgu terangkan tadi, tulis 5 ayat seperti yang diarahkan, tak boleh lebih. Walaupun dalam gambar ada banyak kata kerja di situ, ada banyak aktiviti yang boleh murid lihat, tetapi murid kena tulis 5 ayat sahaja. Jangan menulis 2 atau lebih ayat dalam satu nombor. Ni tak boleh. Kena satu nombor tu 1 ayat saja, diakhiri dengan noktah. Tak boleh sambung ayat lain lagi lepas tu. Kemudian, jangan menulis aktiviti yang sama dan mengulang perkataan yang sama. Kalau kita buat ayat yang sama, aktiviti yang sama, markah dia akan kita nilai pada aktiviti pertama yang telah murid tulis. Aktiviti pengulangan tersebut tak akan diberi markah. Terakhir sekali, belum lagi terakhir, pastikan murid-murid menyemak jawapan yang tulis. Ni kena pastikan betul-betul. Murid-murid apabila selesai menulis, kena semak jawapan yang ditulis.
Mungkin ada huruf yang tertinggal, ejaan yang salah kena betulkan, kena semak. Penyimakan tersebut dari struktur ayat, penggunaan imbuhan, penjodoh bilangan dan lain-lain yang berkaitan dengan tata bahasa. Ini penting. Kalau salah penggunaan imbuhan, maka markah kita juga akan dipotong di situ. Jangan buat kesalahan tepis. Tepis. Apa tepis? Akronimnya tanda baca T. I itu ejaan. Ejaan kena betul. Nampak mudah, tapi kadang-kadang murid mudah melakukan kesalahan dari segi ejaan. Perbendaharaan kata, imbuhan dan juga struktur ayat. Kesalahan yang kita buat dalam bahagian ni akan mengurangkan markah kita. Kita tak mau markah kita kurang, kita nak dapat markah penuh. Sebab bahagian A ini adalah bonus kepada pelajar untuk mendapat markah yang penuh. Okey. Sebelum kita beredar pada slide seterusnya, kita lihat pada teknik menjawab soalan. Ini ialah bahagian yang cikgu katakan tadi, bahagian 1 dan bahagian 2. Bahagian satunya ialah teknik bisak. Kalau kataan Sarawak ni, bisak ni koyak. Tapi bisak ni dia ada akronim dia. Nanti cikgu Al-Hadi akan terangkan akronim apa yang maksud dengan BSAK tu, bisak. Dan teknik bisak ni selalunya kita guna apabila kita buat ayat dalam bentuk cerita. Ayat dalam bentuk cerita, di mana kita ingin menceritakan tentang aktiviti, ingin menceritakan tentang gambar, ingin menceritakan tentang suasana, dan ingin menceritakan tentang situasi. Ini akan diterangkan dengan lebih lanjut selepas ini. Teknik yang kedua ialah teknik teknik KH2MPS. Ini ialah teknik yang kedua. Kita tak dapat nak rangkumkan sekali teknik ni dalam satu pengajaran kita, sebab cikgu tak mahu murid-murid nanti keliru dengan apa yang akan cikgu sampaikan selepas ni. Teknik KH2MPS ni adalah teknik apabila kita menulis ayat tersebut tentang fakta, ataupun ayat tersebut ada tema-tema yang tertentu. Ada tema-tema yang tertentu, kita kena guna teknik KH2MPS. Apabila fakta tersebut minta kita menulis tentang cara-cara ataupun menulis tentang faedah berdasarkan gambar yang diberi, sama ada gambar tunggal ataupun gambar bersiri. Jadi untuk murid-murid semua, kita dengar penerangan yang akan diberikan oleh Cikgu Al-Hadi tentang teknik-teknik berkenaan dengan penulisan bahagian A ini. Baiklah murid-murid, kita terus kepada slide yang seterusnya. Di situ dipaparkan teknik yang pertama, iaitu teknik bisak. B sempang SAK. Teknik bisak ni ialah akronim ataupun di pangkal huruf, menggunakan pangkal huruf supaya kita senang mengingat. Kita tengok yang pertama, B, bulatkan. Bulatkan. S, mewakili siapa. Siapa, itu kata tanya. E, aktiviti ataupun perbuatan, manakala K, keterangan. Seperti yang dah Cikgu Helmi beritahu tadi, bahagian A ini ialah menghendaki kita untuk membina 5 ayat berdasarkan gambar. Kalau kita perhatikan gambar nanti, kita akan menggunakan teknik ini. Kita terus kepada kotak yang warna hijau bawah tu, digunakan sebelum keterangan. K, keterangan. Yang bawah sekali K. Yang pertama A mewakili agar. S3. Maksudnya ada 3 S. Supaya, sambil, sebelum. U mewakili untuk.
K mewakili kerana, dan D dengan. Okey, semua perkataan ni agar, supaya, sambil, sebelum, untuk, kerana, dengan, semua ni ialah kata hubung. Okey, semua ini ialah kata hubung. Saya percaya murid-murid sudah pasti sudah belajar berkenaan dengan kata hubung. Okey, kata hubung ni digunakan untuk menghubungkan dua ayat ataupun dua frasa, okey, ataupun dua rangkai kata menjadi satu. Okey, supaya lebih jelas lagi, cuba kita tengok slide yang seterusnya. Okey, kita tengok gambar yang seterusnya. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Baiklah murid-murid, kita tengok paparan yang seterusnya. Di situ ada contoh soalan. Okey, itu soalan dan ada gambar. Okey, kita tengok soalannya. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti di sebuah taman. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti tersebut berdasarkan gambar. Okey, kalau kita perhatikan soalan ni, ada perkataan yang diwarnakan dengan warna merah. Okey, ada perkataan yang diwarnakan dengan warna merah. Okey, warna merah ini menandakan sebagai kata kunci. Okey, harus diingat murid-murid, setiap kali kita membaca soalan, supaya kita senang nak memahami apa kehendak soalan tersebut, apa yang diminta oleh soalan tersebut, kita hendaklah menggaris. Okey, kita hendaklah menggaris kata kunci, ataupun kita mesti tahu apa kata kunci dalam soalan tersebut. Okey, di sini telah diberi contoh, telah digariskan ataupun telah diwarnakan dengan warna merah. Okey, aktiviti-aktiviti di sebuah taman. Okey, maksudnya di sini ialah perbuatan ataupun kata kerja yang orang buat di taman tersebut. Okey, merujuk kepada gambar. Dan yang kedua, 5 ayat. Okey, dalam bahagian A, kita dihendaki membina 5 ayat sahaja, tak boleh lebih. Okey, mesti ada nombor 1, 2 sehinggalah 5. Okey, 5 ayat. Dan yang terakhir, berdasarkan gambar. Okey, semua ayat-ayat yang kita bina nanti mesti merujuk kepada gambar. Maksudnya di sini semua aktiviti yang kita nak buat nanti dalam ayatnya mesti merujuk kepada gambar yang diberi. Okey. Okey. Sekarang kita tengok gambar pula. Okey, berbalik kepada teknik bisak tadi, kita boleh tengok di situ ada beberapa bulatan yang telah dibuat. Okey, yang telah dibuat oleh cikgu. Kalau soalan sebenar tidak ada bulatan, tapi untuk kita belajar ni, cikgu dah buat bulatan. Okay. Yang pertama tadi, B, bulatkan. Ini yang dimaksudkan dengan B tadi, bulatkan. Okey, cikgu bulatkan semua orang yang ada dalam gambar tersebut. Okey, kita tengok apa tujuan kita membulatkan gambar tu. Okey, kita tengok yang pertama, gambar yang berwarna merah. Okey, seorang budak perempuan. Okey, seorang budak perempuan. Apa perbuatan ataupun apa aktiviti? Okey, seorang budak perempuan tadi merujuk kepada S, siapa. Okey, siapa.
siapa. Siapa yang melakukan aktiviti dalam gambar tersebut? Okey, budak perempuan. Okey. A-nya pula, A aktiviti. Okey, apa perbuatan budak perempuan di situ? Okey, dia bawa bekas air untuk menyiram pokok bunga. Okey, perbuatannya ataupun aktivitinya ialah menyiram pokok bunga. Okey, menyiram pokok bunga. Okey. Kita tengok gambar yang kedua, yang diwarnakan bulatan warna kuning. Seorang budak lelaki mewakili siapa, dan aktivitinya ialah membawa anak pokok. Okey, membawa anak pokok. Okey, gambar yang dibulatkan yang ketiga berwarna hijau. Okey, siapa? Budak perempuan. Apa dia buat? Apa aktivitinya buat? Membaca buku. Okey, baca buku. Okey, gambar yang dibulatkan yang keempat berwarna biru. Siapa? Budak perempuan. Apa dia buat? Melepaskan anak ikan. Okey, yang seterusnya bulatan warna purple, warna ungu. Seorang budak lelaki. Apa dia buat? Apa aktivitinya? Menyusun batu. Okey. Dan yang terakhir, tiga orang budak. Siapa? Aktiviti ataupun perbuatan mereka ialah mengecat pasu. Okey, di sini kita telah dapat menggunakan dua teknik dalam bisak. Okey, bukan dua, tiga. Okey, maaf saya, tiga. Okey, B bulatkan, kita dah buat bulat. S siapa, kita dah tahu siapa, lelaki perempuan. Dan aktivitinya pula perbuatannya. Okey, aktivitinya perbuatan. Okey, sekarang kita dah dapat sebahagian daripada apa yang dikehendaki oleh soalan. Okey, kita tengok seterusnya, slide yang seterusnya, keterangan yang seterusnya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Baik murid-murid, kita ke paparan yang seterusnya, iaitu membina ayat menggunakan jadual. Okey, kita masih lagi cuba menggunakan teknik bisak tadi. Okey, kita gunakan teknik bisak untuk membina ayat. Okey, di situ kalau kita boleh tengok, disediakan sebuah jadual. Okey, sebuah jadual yang ada 4 laju. Laju yang pertama, siapa, aktiviti, AS3 UKD dan keterangan. Okey, semua ni tadi adalah akronim bagi bisak tadi. Okey, yang tidak ada di sini ialah B, bulat tu tidak ada. Okey, kita dah buat tadi. Okey, kita tengok laju yang pertama, iaitu siapa. Okey, siapa ni untuk menyoal nama orang. Okey, nama orang boleh mewakili nama orang. Okey, kita boleh letak nama orang, Ali, Ani dan sebagainya. Okey, yang kedua, status keluarga. Okey, boleh juga mewakili abang, kakak, adik, bapa, emak. Okey, untuk status keluarga. Yang seterusnya, kata bilangan. Okey, ada berapa orang pelaku ataupun orang yang membuat aktiviti tersebut? Boleh jadi seorang lelaki, 2 orang budak perempuan. Okey, dan yang terakhir, jawatan. Okey, mungkin Cikgu Ali, Inspektor Ali dan sebagainya. Okey, itu untuk mewakili siapa. Okey, untuk aktiviti pula, aktiviti ialah perbuatan, iaitu perlakuan yang dilakukan oleh manusia sahaja. Okey, perbuatan. Okey, perbuatan yang dilakukan oleh manusia sahaja, itu untuk aktiviti.
yang seterusnya, ni yang cikgu beritahu tadi, iaitu kata hubung. Kita boleh pilih lah, jangan kita guna semua, pilih satu mana yang sesuai untuk kita membina ayat. Kita boleh pilih agar, supaya, sambil, sebelum, untuk, kerana, dengan. Pilih satu sahaja dalam ayat kita tu nanti. Dan keterangan, perluasan yang berkaitan dengan aktiviti dalam gambar. Ni maksudnya ialah untuk memanjangkan cerita dalam ayat kita tu nanti, supaya ayat kita tidak terlalu pendek. Ada cerita diceritakan dalam ayat tersebut. Kita tengok bawahnya. Contoh ayat yang pertama. Untuk siapa, kita boleh letak nama seorang budak. Nama orang. Kalau kita tengok gambar tadi, dibulatkan seorang budak perempuan. Budak perempuan mestilah namanya perempuan. Kita gunakanlah Aminah. Contohnya Aminah. Apa aktiviti yang dibuat oleh Aminah tadi, yang kita telah tanda tadi, iaitu menyiram pokok bunga. Menyiram pokok bunga, itu aktivitinya. Untuk kata hubung, untuk mengembangkan ayat kita tu, kita boleh pilih satu yang kita rasa sesuai. Supaya. Supaya ni apa tujuan? Apa tujuan Aminah menyiram pokok bunga? Keterangannya di situ ialah ia tidak layu. Cuba kita gabungkan ayat ni menjadi perkataan ni menjadi satu ayat yang gramatis, ayat yang sempurna. Contoh ayat yang lengkap. Nombor 1. Aminah, nama siapa tadi? Aminah menyiram pokok bunga di taman supaya ia tidak layu. Itu contoh yang pertama. Gambar yang kita bulat yang pertama tadi. Masih ada 4 lagi gambar yang telah kita bulatkan tadi. Untuk membina ayat yang seterusnya, ayat nombor 2 sehingga nombor 5, cuba kita tengok paparan yang seterusnya. Macam mana kita nak menggunakan teknik bisak ni tadi, menggunakan kata kerja ataupun aktiviti yang telah kita bulatkan tadi. Baiklah murid-murid, kita cuba bina ayat yang seterusnya pula, masih lagi menggunakan jadual. Untuk ayat yang kedua, paparan yang kita bulatkan tadi iaitu seorang budak lelaki membawa anak pokok. Membawa anak pokok. Kita tengok budak lelaki yang membawa anak pokok tu tadi. Kita boleh supaya senang murid-murid nak ikut, cuba murid-murid ambil kertas ataupun buku, cuba buat jadual seperti dalam paparan itu. Buat jadual menggunakan siapa, aktiviti, kata kerja, kata hubung dan keterangan, supaya senang kita nak buat nanti. Cuma kita nak isi saja apa aktiviti yang untuk diisi dalam jadual tersebut. Kalau sudah sedia dengan buku masing-masing ataupun kertas, jadual dah siap, cuba kita isi untuk ayat yang kedua. Di bawah siapa? Seorang budak lelaki. Kita ambillah namanya Kamal. Kamal, isi nama Kamal di bawah siapa. Aktiviti yang dibuat oleh Kamal iaitu membawa anak pokok. Membawa anak pokok. Kata kerja yang sesuai. Apa keterangan yang kita nak buat nanti? Apa yang digunakan oleh Kamal untuk membawa anak pokok tersebut? Kereta sorong. Kita boleh buat keterangannya menggunakan kereta sorong. Untuk kata hubung yang sesuai ialah kita menggunakan perkataan dengan. Keterangan menggunakan kereta sorong. Isi keterangan menggunakan kereta sorong. Contoh ayat yang lengkap.
Kamal membawa anak pokok dengan menggunakan kereta sorong. Okey, jelas? Okey. Kalau tak sempat, boleh ulang semula. Kamal membawa anak pokok dengan menggunakan kereta sorong. Okey, sekarang kita dah ada 2 ayat yang lengkap. Okey, kita tengok ayat yang ketiga. Okey, kita bulatkan seorang budak perempuan tadi. Kita dah tandakannya membaca buku. Okey, seorang budak perempuan. Okey, kita beri namanya Ani. Okey, Ani membaca buku, aktivitinya. Okey, masa bila Ani membaca buku? Kita gunakan kata kerja, kata hubung untuk. Untuk apa? Untuk mengisi masa lapang keterangannya. Jadi ayat lengkap, Ani membaca buku untuk mengisi masa lapang. Okey. Untuk ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga iaitu 3 orang budak. Okey, seorang budak perempuan dan 2 orang budak lelaki. Apa mereka buat? Apa aktiviti mereka? Mengecat pasu bunga. Okey, cuba kita beri siapa mereka ni. Okey, kita ambillah contoh Zainab. Zainab dan 2 orang rakannya. Okey, itu untuk merujuk kepada siapa? Zainab dan 2 orang rakannya. Aktiviti apa mereka buat? Mengecat pasu bunga. Okey, mengecat pasu bunga bawah aktiviti. Apa tujuan mereka mengecat pasu bunga ni? Mestilah cantik kan kalau dah dicat. Okey, kita boleh gunakan kata hubung menggunakan supaya. Supaya apa? Supaya cantik. Okey, ayat yang lengkap berbunyi Zainab dan 2 orang rakannya di bawah aktiviti mengecat pasu bunga supaya cantik. Okey, supaya cantik. Kalau nak sambung lagi, cantik dan kemas. Okey, cantik dan kemas. Okey, ayat yang terakhir, ayat nombor 5. Okey, ayat nombor 5 ni seorang budak perempuan tadi, apa dia buat? Melepaskan anak ikan. Okey, melepaskan anak ikan seorang budak perempuan. Okey, kita beri namanya Nurul lah. Okey, Nurul melepaskan anak ikan untuk untuk peliharaan. Itu keterangan peliharaan di taman sekolahnya. Okey, di taman sekolahnya. Okey, cikgu ulang. Nurul melepaskan anak ikan untuk peliharaan di taman sekolahnya. Okey, jika murid-murid ada idea lain, boleh gunakan ayat yang lain ataupun kata kerja yang lain ataupun keterangan yang lain. Nama pun boleh diubah. Tapi untuk aktiviti tak boleh. Gunakan aktiviti yang telah cikgu beri tadi. Okey. Jadi saya harap murid-murid akan dapat buat ataupun membina 5 ayat selepas ini. Okey, kita tengok kepada slide yang seterusnya. Paparan yang seterusnya ini menulis ayat semasa peperiksaan ataupun untuk latihan lah. Sebagai latihan kita hari ini, cikgu nak murid-murid sediakan buku. Okay, gunakan buku yang panjang. Okay, buku karangan yang panjang. Okay, cikgu nak kita buat latihan ni untuk hari ini menggunakan buku panjang, merujuk kepada beberapa ayat yang telah kita buat tadi. Guna murid-murid salin semula dalam buku panjang sebagai latihan kita hari ini. Okey,
Di paparan ini sudah disediakan satu contoh. Nomor 1, Aminah menyiram pokok bunga di taman supaya ia tidak layu. Okey, murid-murid cuma salin sahaja. Okey, di sini cikgu nak ingatkan, setiap kali kita menulis ayat, yang paling penting ialah tata bahasa. Okey, itu peraturan semasa menulis. Cuba kita tengok yang pertama. Okey, dalam bahagian A, arahannya 5 ayat. Okey, maksudnya di sini mesti ada 5 nombor. Okey, mesti ada 5 nombor dalam latihan kita. Nombor yang pertama ada ayat, dan ayatnya hanya satu sahaja, tak boleh dua. Maksudnya selepas ayat kita buat, di ujung ayat tersebut ada tanda nokta. Okey, ada tanda nokta. Okey, kalau kita nak menulis, setiap kali kita menulis pangkal ayat atau pangkal huruf, mesti huruf besar. Contohnya Aminah itu mesti huruf besar, ataupun kalau nama khas, nama orang, pangkal ayat dan pangkal hurufnya pun mesti menggunakan huruf besar. Okey, selepas nokta tidak lagi ada ayat. Okey, tidak ada lagi perkataan selepas nokta. Hanya satu saja nokta dan hanya satu saja ayat. Selesai ayat yang pertama, kita selang satu baris, langkah satu baris, barulah kita buat ayat yang kedua. Selesai ayat kedua, selang ataupun langkah lagi satu baris, buat ayat yang ketiga. Begitulah seterusnya sehingga nombor 5. Jadi untuk latihan hari ini, cikgu nak murid-murid salin semula ayat yang kita telah buat menggunakan jadual tadi, iaitu menggunakan teknik bisa. Dia salin semula sebagai latihan untuk hari ini. Jadi saya harap murid-murid dapat faham apa yang telah cikgu terangkan. Seandainya masih kurang faham, cikgu murid-murid boleh menyoal dengan cikgu, guru BM masing-masing, macam mana cara untuk supaya kita lebih faham. Dan kalau tak faham juga, boleh ulang lagi video ini. Okay, boleh ulang lagi supaya kita lebih faham. Jadi saya harap murid-murid dapat buat latihan untuk hari ini. Sekian.